Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 buah rumah bantuan termasuk 3 buah di daerah Temburong akan dibina oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bermula November ini. Pembinaan rumah-rumah tersebut akan dilaksanakan oleh 2 buah syarikat tempatan. Projek bantuan perumahan di bawah bantuan skim perumahan yayasan dikhususkan kepada rakyat yang kurang berkemampuan dan keadaan tempat tinggal mereka daif dan tidak selamat untuk didiami. Majlis menandatangani kontrak perjanjian pembinaan rumah bantuan di bawah bantuan skim perumahan yayasan berlangsung di kompleks bangunan yayasan di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan kontrak perjanjian yang berhormat Pihin Datu Lel Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Menandatangani kontrak bagi mewakili yayasan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku ahli lembaga pengarah yayasan dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan yayasan, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku pengarah urusan yayasan dan wakil syarikat yang dilantik. Dengan konsep dan reka bentuk pembinaan lebih moden dan setara menggunakan teknologi semasa, projek tersebut dijangka dapat disiapkan sepenuhnya dalam jangka masa pendek. Dengan tema Build Brunei Better atau membangun Brunei dengan lebih baik, Expo Bina Brunei 2024 wadah kerjasama berterusan antara kerajaan, sektor swasta dan institusi untuk memajukan dan merangsang pembangunan industri pembinaan. Expo dibukakan untuk kunjungan orang ramai selama 4 hari sehingga hari Sabtu ini di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Expo Bina Brunei 2024. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah cemerlang industri pembinaan ECIP bagi mengiktiraf syarikat kontraktor yang berdaftar di bawah Kementerian Pembangunan yang berjaya menyempurnakan projek pembinaan dengan prestasi cemerlang. Kempen Isi Selamat, Rasa Selamat berkesan dalam hubungan antara sektor awam dan swasta berdasarkan perkongsian elemen-elemen strategik negara yang membolehkan orang ramai bergerak menuju kepada penambahbaikan tingkah laku dengan menjadi pengguna yang berhemah. Berucap semasa majlis perasmian kempen Isi Selamat, Rasa Selamat, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan usaha bersepadu tersebut adalah sangat digalakkan dan terbukti berkesan serta memberi impak positif kepada setiap industri. Majlis berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Kampung Salam Bigar. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa berkata, statistik negara telah mencatatkan jumlah penurunan insiden di stesen-stesen minyak di seluruh negara semenjak tertubuhnya kempen tersebut dengan penunjuk prestasi utama KPI BSM dalam menjalankan tugas memberi kesedaran dan peneguran. Dalam salah satu fokus untuk membina kapasiti semua pekerja juga ialah amalan terbaik dalam intervensi awal. Saya juga difahamkan bahawa salah satu penambahbaikan yang ketara juga ialah pihak stesen membuat laporan dengan segera untuk insiden-insiden yang terjadi di stesen minyak kepada BSM. Ini adalah penting bukan sahaja di stesen minyak tetapi di mana-mana sektor. Kempen Isi Selamat, Rasa Selamat merupakan peluang untuk memberi kesedaran tentang keselamatan di stesen-stesen minyak. Dengan komitmen berterusan, BSM mengukuhkan piawaian keselamatan dalam memastikan pengisian minyak yang selamat untuk orang ramai.
Sebuah lagi masjid baharu di bawah peruntukan Rancangan Kemajuan Negara berjumlah 4.3 juta ringgit siap dibina di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau. Kemarin diadakan majlis menyertu bangunan masjid baharu tersebut. Menyertainya Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Keseluruhan kapasiti Masjid Baharu Rancangan Perumahan Negara Kampung Mengkubau ini boleh menampung kira-kira 2,000 jemaah. Antara kemudahan yang disediakan di masjid tersebut termasuk bilik kuliah dan bilik pengurusan jenazah. Pasukan kedua bagi misi bantuan kemanusiaan dan bencana ke Manila, Republik Filipina bertolak kemarin. Upacara pemergian bagi pasukan kedua bantuan kemanusiaan dan bencana Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB berlangsung di Pusat Pergerakan Udara Pangkalan Tentera Udara Rimba. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Juga hadir ahli-ahli Jawatan Kuasa Eksekutif ABDB Bernadette A. Mendoza, Charge d'Affaires dari Kedutaan Besar Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Pasukan kedua seramai 20 orang anggota menaiki 2 buah helikopter Black Hawk S-70I Tentera Udara di Raja Brunei. Pelaksanaan sistem yang kukuh untuk merekod kejadian di tempat kerja adalah penting untuk mengurangkan sebarang risiko berlaku dengan pemberitahuan segera dan pendokumentasian kemalangan dan penyakit ia akan membolehkan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan serta memastikan pematuhan di bawah peraturan keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa bengkel kebangsaan mengenai pencatatan dan pemberitahuan kemalangan dan penyakit di tempat kerja. Bengkel diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara. Berucap semasa bengkel, Awang Haji Nur Yasmin bin Haji Muhammad Nur, pemangku pengarah bahagian pematuhan dan hal ehwal antarabangsa pihak berkuasa kebangsaan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar Shena berkata, pendekatan proaktif membantu untuk mengelakkan kejadian serupa daripada berlaku pada masa hadapan selain memastikan pekerja yang terjejas menerima rawatan perubatan tepat pada masanya dan sokongan ke arah pemulihan. Masalah kesihatan mental menjadi topik perbualan hangat pada masa ini yang melibatkan kecelaruan mental, kemurungan, gangguan emosi, kurang fokus dan banyak lagi. Namun, sekumpulan pengusaha tempatan mengambil inisiatif menjadikan gubahan bunga sebagai terapi ketenangan minda. Laporan lanjutnya bersama Aisyah Jailani. Pendekatan menjaga kesihatan mental secara holistik diambil oleh Jiwa.BN bersama Flower Journal untuk menganjurkan bengkel gubahan bunga. Bengkel tersebut mampu memberikan sokongan kepada perkembangan pribadi serta meningkatkan kesihatan mental peserta. Lebih penting lagi, ia sebagai terapi yang mampu membawa ketenangan minda. Kepekaan minda untuk memfokus kepada masa pada ini dan bukan daripada masa depan atau masa lalu. Kerana kalau kami terlalu berfikir tentang masa depan, masa lalu, ia boleh membawa kepada kebimbangan dan boleh kemurungan. Tetapi mindfulness adalah perkara yang boleh dipraktis. Semua yang Tani buat ini sebenarnya pengungkayahan dari kudrat Allah SWT, and with nature, with flowers, kami dapat nyurang menghargai macam usaha-usaha mengubah itu walaupun simple usulnya tapi sebenarnya dapat membawa ketenangan lah. Melalui bengkel tersebut, para peserta dapat mempelajari sesuatu yang baharu. Anyway, it's also for like our mental well-being. So when we do the flower arrangement, kami actually in that take care of other things.
arranging flowers, you are also expressing your creativity, and then you're also being present in the moment, because once you're focused on the flowers and arranging the flowers. I meet lots of people here, belajar new skills. I love flower, but then I don't have that skills. No one there to teach me. I learned how to arrange flowers slowly, and I really enjoy it. Dengan mengembangkan kreativiti melalui gubahan bunga, individu bukan sahaja boleh mendapatkan ketenangan jiwa dan minda, bahkan ia boleh menjadi terapi penyembuh kepada masalah kesihatan mental. Laporan Aisyah Jailani untuk Berita RTB. Berikutan sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, tamu bulanan anjuran pertubuhan warga emas akan diadakan dengan lebih kerap. Tamu bulanan diadakan di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Jalan Utama Berakas. Tamu bulanan ini merupakan salah satu kegiatan yang dikendalikan oleh Biro Ekonomi Pertubuhan tersebut. Ia bertujuan menjana ekonomi ahli-ahli persatuan di samping mengeratkan silaturahim dalam kalangan persatuan dan orang ramai. Memandangkan sambutan yang baik daripada orang ramai, khasnya ahli-ahli pertubuhan warga emas, mungkin kami akan mengadakannya lebih kerap lagi lah. Mungkin sebulan 2 kali atau seminggu sekali lah. 3 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan lanjut setelah gagal mengemukakan sebarang dokumen dan dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Kesalahan didapati semasa operasi kabat yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait di sebuah penginapan pekerja asing di Mukim Liang dan Mukim Belait. Sementara itu, dalam operasi yang menyasarkan projek pembinaan di Mukim Seria, 3 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang. Tahanan dibuat atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh tidak bekerja dengan majikan asal dan bersubahat mengambil warga negara asing berkenaan untuk bekerja tanpa pengetahuan majikan asal. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri mengeluarkan denda kompaun sebanyak RM100 seorang ke atas 2 individu kerana melakukan kesalahan melanggar bab 12-1 di bawah Akta Kesalahan Rampaian 2021 iaitu kesalahan membuang puntung rokok di kawasan bangunan komersial Kampung Sengkurong. Muhammad Syamrullah bin Hamni dan Nanda Aprisandi diberi tempoh dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda kompaun. Jika gagal menjelaskan bayaran denda kompaun, individu berkenaan boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang RM3,000 dan tidak melebihi RM9,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Seorang lelaki warga asing dikehendaki untuk membantu siasatan pasukan polis di Raja Brunei. Muhammad Ibrahimullah, warga negara Bangladesh memegang kad pintar bilangan 51229442. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Jabatan Siasatan Jenayah di talian 3222-957 sambungan 142 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.